Bismillahirrahmanirrahim. Isra bismi rabbikal allazi khalaq. Artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Surah Al-Akhlaq ayat 1. Ayat pertama yang telah diturunkan ini merupakan satu perintah penuh makna dengan mesej ilmu. Pembacaan adalah asas kepada pembinaan tamadun. Maka adalah sewajarnya sekiranya Undang-Undang Pendidikan 2025 ini dilihat dalam konteks yang lebih besar. Bukan hanya sebagai penggubal dasar, tetapi sebagai langkah strategi membina semua jiwa dan jati diri bangsa dalam abad ke-21. Tuan Yang Dipertua, saya menyambut baik aspirasi dalam kokurikulum persekolahan 2027. Ianya dilihat bagi menekankan kompetensi literasi pelbagai, pasi digital dan pembentukan karakter. Pendidikan tidak boleh lagi bersifat sehalah atau berorientasi peperiksaan semata-mata. Anak-anak perlu diajar berfikir, bukan sekadar menghafal. Membina empati bukan hanya mengejar markah. Justru itu, pelaksanaan program pembentukan karakter ini adalah langkah progresif yang tepat pada masanya. Tuan Yang Dipertua, semua dasar dan inspirasi yang dirancang ini hanyalah akan berjaya jika bersandarkan di atas tapak yang kukuh. Tapak itu bukan sekadar dokumen dasar, tetapi infrastruktur pendidikan yang lebih lengkap dan selamat. Di kawasan saya masih terdapat sekolah-sekolah yang usia mencecah lebih 50 tahun. Bangunan kayu yang retak, bumbung bocor, makmal yang usang, tandas yang tidak berfungsi. Ini semua bukan kisah luar biasa, tapi realiti harian. Apa yang lebih membimbangkan, peruntukan khusus bagi penyelenggaraan dan naik taraf sekolah-sekolah ini masih belum disediakan secara langsung ataupun mencukupi. Maka secanggih manapun dasar kurikulum dirancang, ia tidak akan mampu dilaksanakan secara efektif apabila guru terpaksa mengajar dalam keadaan yang tidak selesa. Murid pula sukar untuk fokus apabila terpaksa belajar dalam bilik darjah yang panas, sesak dan tidak sesuai. Tuan Yang Dipertua, sebagai jawatan kuasa pilihan khas wanita, kanak-kanak dan pembangunan masyarakat, izinkan saya membawa prihatin Dewan ini seperti apa yang dikatakan oleh YB Spitang dan Indra Mahkota. Tragedi yang menimpa arwah Zarah Karina Mahathir yang meninggal dunia selepas dikatakan terjatuh dari bangunan asrama, kejadian ini amat menyayat hati dan menimbulkan persoalan besar. Adakah sistem kita cukup prihatin terhadap keselamatan dan kebajikan pelajar sepanjang mereka di bawah tanggung jawab sekolah? Saya berpandangan ketulusan siasatan dalam kes sebegini amat penting, bukan hanya untuk mencari kebenaran, tetapi juga untuk mengelak persepsi wujudnya kecuaian atau konspirasi. Dan hanya dengan siasatan yang tulus kita mampu memulihkan keyakinan rakyat terhadap sistem pendidikan negara. Keluarga arwah berhak mengetahui kebenaran, keadilan untuk mereka, reformasi untuk sistem. Tuan Yang Dipertua, masalah bilik darjah yang padat juga semakin ketara. Bilangan murid semakin meningkat, namun bilangan kelas kekal seperti dahulu. Ada sekolah yang menampung lebih dari 40 hingga 50 orang. Ada satu kelas sekaligus menjejaskan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Persoalan saya, apakah plan jangka panjang kementerian bagi menangani isu ini? Adakah perancangan telah dirancang untuk pembinaan kelas tambahan, pembukaan sekolah baru, atau pengagihan semula murid ke kawasan yang lebih sesuai? Tuan Yang Dipertua, seperkara lagi turut menimbulkan kebimbangan. Ia sukar pihak luar seperti alumni, serikat koprat, ahli politik untuk menyumbang secara langsung kepada sekolah-sekolah, khususnya di kawasan pendalaman. Polisi yang terlalu ketat, birokrasi yang rumit seringkali menyukarkan proses ini, sekaligus menyebabkan sekolah yang benar-benar memerlukan terpaksa daripada peluang bantuan segera. Saya menyeru agar kementerian meneliti semula dasar berkaitan, bukan untuk melonggarkan integriti, tetapi untuk membuka ruang kepada komuniti membantu lebih cekap dan telus. Tuan Yang Dipertua, kurikulum progresif seperti
perlu disokong dengan pelaksanaan yang praktikal. Kita tidak boleh mengangkat anak-anak Malaysia menjadi generasi digital jika internet pun tidak sampai ke sekolah. Kita tidak boleh mengajar abad dalam kelas jika kelas itu sendiri tidak cukup ruang untuk duduk. Maka saya menyeru agar pindahan rang undang-undang ini disusul dengan perancangan menyeluruh menyelibatkan pertama, peruntukan fizikal, meningkatkan taraf keselamatan pelajar, yang ketiga plan jangka panjang pengurusan kapasiti murid, yang keempat pemerkasaan guru, serta yang kelima menambah baik dasar yang memudahkan pihak luar untuk membantu. Dalam hal ini saya ingin juga memetik satu sabda Rasulullah SAW. Ya, pengulungan saja. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya dan ikan di laut, semuanya berselawat ke atas orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis ini mengangkat darjat para pendidik dan seluruh usaha membina insan sebagai satu amalan yang diberkati oleh sekalian makhluk. Maka marilah kita pastikan sistem pendidikan negara ini bukan saja digagaskan dengan cita-cita tinggi, tetapi juga dilaksanakan dengan keprihatinan yang sejati. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Libaran. Saya